kota macam yang Nabi SAW sebut tadi ni. Siapa yang dapat ni, kalau boleh aku nak pergi ni, cerita tentang Parsi, kalau boleh aku nak pergi buka Parsi ni. Sebab apa? Sebab nak jadi kait dengan hadis yang Nabi SAW sebut tu. Subhanallah. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sampai 10 tahun salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, maka kota Yaman terbuka. Tak sampai 15 tahun salli ala Sayyidina Muhammad, pada zamannya Sayyidina Umar, kota Parsi telah dibebaskan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudiannya kota Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Syam sebagainya mengikuti. Bahkan subhanallah, tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain yang menjadi semangat kepada para sahabat ialah pembukaan kota Konstantinopel, Konstantiniyah. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, yang semenjak daripada zaman para sahabat mula semua orang berebut nak pergi buka Konstantinopel ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah, tuan-tuan, pada zaman Muawiyah, waktu tu, tuan-tuan, sampai subhanallah tentera Islam kena serang yang begitu teruk, yang akhirnya, tuan-tuan sekalian, semua antara sahabat yang meninggal pada waktu tu, subhanallah, Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di tepi kota tembok tu. Dan setelah hampir 800 tahun selepas Nabi SAW cerita tentang Konstantiniyah ni, tuan-tuan, Musalli al-Syamad barulah dibebaskan oleh Musalli al-Syamad Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, pasal apa saya nak cerita yang tu? Saya nak cerita waktu Nabi SAW duk cerita pembukaan kota, pembukaan kota, pembukaan kota. Maksud dia apa? Pembebasan. Buka maksud bebas. Dia kata bebas apa? Logiknya, kalau Islam sampai dekat situ, itu bukan bebas, itu takluk. Betul tak? Kalau kita duduk kat sini, tiba-tiba main negara lain, main dekat sini, tuan-tuan, serang-serang kita, kemudian subhanallah, mereka duduk memerintah kita. Kita kata merdeka, kita kata kena jajah? Kita kena jajah. Bila Nabi SAW sebut tentang nanti kita akan dapat kunci kota Sana'a, nanti kita akan dapat kunci kota Parsi, nanti kita akan dapat kunci kota Rom, nanti kita akan dapat kota Syam, apa semua. Faham kita bila Islam pergi dekat situ, itu satu jajah, itu menakluk. Merdeka bila apa? Merdeka bila kita terlepas daripada jajahan dan kita merintah sendiri, itu kita faham merdeka. Tapi macam mana yang Nabi kata? Pembebasan, pembebasan, pembebasan. Sebab Islam itu sendiri membebaskan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang berlaku kepada Masalli ala Sayyidina Muhammad Rabai bin Amir Al-Thaqafi. Betul salah. Kena tegur kalau tak betul lah. Tuan-tuan, saya cakap dengan tepi tutup guru ni gelisah, takut cakap tak betul. Salli ala Muhammad, tuan-tuan, salli ala Muhammad. Kisah pada perang Qadisiyah, salli ala Sayyidina Muhammad, pada zaman Sayyidina Umar. Waktu zaman Sayyidina Umar itu, salli ala Sayyidina Muhammad, waktu the expansion of Islam, waktu Islam dah mula berkembang zaman Sayyidina Umar. Waktu tu ramai pembukaan demi pembukaan demi pembukaan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ingatlah, pembukaan kota yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, dalam Islam, pembebasan kota yang pertama dalam Islam ialah dengan Fathul Makkah. Fathul Makkah. Sebab tu turunnya ayat Amrullahi wal Fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu apabila telah datang kepada pertolongan dan pembukaan. Pembukaan apa? Kota Mekah. Kamu akan melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Jadi sifat ni bila Islam buka kota, orang akan masuk Islam ramai. Bila Islam buka kota, orang Islam akan masuk Islam ramai. Kata Musalli ala Sayyidina Muhammad. Maka semenjak daripada itu, pembukaan demi pembukaan, dan antara pembukaan yang paling agresif yang berlaku pada zaman Nabi SAW ialah pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampailah membawa kepada peperangan. Waktu tu, tuan-tuan, salli ala Muhammad, panglima tentera Parsi nama Rustam panggil mai nak berbincang dengan tentera Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Salli ala Sayyidina Muhammad. Khalifah waktu tu Sayyidina Umar Al-Khattab hantar 30,000 tentera Islam nak pinuh bebaskan kota Parsi. Waktu tu
Raja Parsi apa ni Masih Mat tuan-tuan, panglima perang Parsi nama Rustam panggil mai ni nak bincang, nak hantar wakil mai, kami nak bincang, nak tengok, kami nak bincang macam mana keadaan. Lalu dia hantar Al-Mughirah Salih bin Thu'bah radhiyallahu anhu. Lalu tuan-tuan sekalian dia tak mau terima, hantar balik mai tuan-tuan sekalian Masih Ismat Rab'i bin Amir Salih Muhammad untuk pergi berbincang Al-Thaqafi. Lalu pilah subhanallah, waktu dia masuk tu tuan-tuan, Masih Muhammad, Rustam ni duduk dalam kota dan istana dia sangat cantik dengan bantal-bantal yang bersulam dengan emas. Cerita dia tuan-tuan, duduknya itu sepertinya keadaan orang merdeka. Faham? Dia mai tu dalam keadaan orang tu duduk dalam nikmat, masyarakat duduk dalam tenang, bukan ada masalah apa. Di Islam mai ni Masih Muhammad macam nak mai jajah kami ni, nak bincang apa ni? Masih Muhammad ni dia Masih Muhammad tuan-tuan, Rustam ni duduk dalam keadaan yang sangat selesa dan tak ada apa, tak payah duduk kacau lah, pergi duduk jauh-jauh lah, nak mai buat apa ni, lebih kurang macam tu lah kot. Lalu dia kata subhanallah tuan-tuan sekalian, waktu dia mai tu dengan kuda yang kecil, dengan pakaian yang lusuh, subhanallah Salih Muhammad tuan-tuan, dengan bawa tombak, dengan bawa pedang, dengan bawa apa ni Masih Muhammad dia punya shield tu apa, perisai dia tu, besi perisai dia tu. Kemudian tuan-tuan bila dia masuk, semua orang duduk tengok dia, suruh turun pedang. Dia kata tak, kamu yang panggil aku mai dekat sini, kalau kamu nak bincang aku mai lah, kalau kamu tak mau aku balik lah. Maka Rustam panggil dia masuk, dia masuk subhanallah tuan-tuan, Masih Muhammad, kamu nak apa? Kata dia, kami diutuskan kepada kamu untuk merdekakan kamu daripada 3 perkara ni. Salih Muhammad. Yang pertama, daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah. Rupanya tuan-tuan, Salih Muhammad, bila kita ajak manusia untuk menyembah Allah, ini merupakan satu pembebasan, ini satu kemerdekaan. Lawan daripada dia, kalau orang masih tidak menyembah Allah, orang masih mensyirikkan Allah, dan orang tak kenal Allah tu siapa, maksud orang tu masih duduk dalam jajahan, orang tu masih belum merdeka sebenar-benar. Yang kedua kata Masih Muhammad tuan-tuan, Salih Muhammad kata, yang kedua, kami diutuskan untuk merdekakan kamu daripada kezaliman agama-agama kepada Masih Muhammad, keadilan Islam. Agama-agama yang lain, Masih Muhammad, fahaman-fahaman yang lain, hukum hakam yang lain selain daripada Islam, itu tidak adil, itu zalim. Dan Islam bawa kepada keadilan agama. Ikut Islam, kamu akan berada dalam keadilan. Selagi ikut kepada yang lain selain daripada Islam, selagi itu kamu berada dalam kezaliman. Zalim macam mana? Kamu menzalimi. Tidak ada satu pun undang-undang yang direka oleh manusia yang tidak berteraskan kepada undang-undang Islam. Selagi itu subhanallah tuan-tuan, dia tidak akan berlaku adil sesama manusia. Takkan berlaku adil. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nak bagi adil, nak bebas merdeka, ikut Salih ala Sayyidina Muhammad. Islam akan memerdekakan kamu. Yang ketiga tuan-tuan, kata dia Masih ala Sayyidina Muhammad, kami diutuskan untuk memerdekakan kamu Masih Muhammad daripada kefahaman kamu, daripada Masih Muhammad, kamu dari Masih Muhammad, daripada dunia yang sempit ini kepada dunia dan akhirat yang sangat luas. Selagi kita menyembah dunia, selagi kita mengejar dunia, sebenarnya kita berada dalam keadaan yang sangat sempit. Kita rasa mewah, kita rasa selesa dengan apa yang kita ada, tapi ini bukan matlamat dia. Islam mai nak bebaskan kamu daripada ini. Kamu ikut saja Islam, nanti subhanallah kamu akan berada dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan, nikmatnya akhirat yang tidak ada penghujungnya sampai bila-bila. Selagi Islam tidak membebaskan, selagi itu kamu terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh kefahaman kamu sendiri, terjajah oleh agama yang kamu reka cipta sendiri, terjajah oleh tuan-tuan Masih Muhammad, kefahaman kamu bahawa dunia inilah segala-galanya. Bila Islam datang, Islam sebenarnya membebaskan. InsyaAllah tuan-tuan Masih Muhammad, yang saya nak sebut bahawa apa? Sebenarnya kemerdekaan ini dia muncul apabila lahirnya Islam. Islam yang memerdekakan seluruh umat manusia sampai merdekanya kita nanti bila kita melangkah masuk ke syurga Allah, yang akan kita saya sambung nanti dalam pusing yang kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Jafri, atas penerangan yang saya kira mantap dan satu definisi kemerdekaan yang baru, yang diberi nafas baru. Bukan kata merdeka tu adalah bila kita dijajah, bahkan Islam datang memberi satu
keluasan dan keselesaan apabila agama Allah Subhanahu wa taala diamalkan. Tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Bani Israel mereka duduk di bawah cengkaman dan kezaliman Firaun, macam-macam mereka kena buat, mereka kena naya, kena pukul orang tua-tua, kanak-kanak semua, dia tak heran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hantar mai Nabi Allah Musa alaihi salam, dan Nabi Allah Musa alaihi salam keluarkan depa ni Bani Israel. Kita tahu kisah yang panjang, berentas lautan, fakana kullu firqin kapaudil azim, maka datang lautan yang terbelah, setiap lautan yang terangkat tu jadi macam gunung yang besar, sehingga akhirnya mereka berjaya dan Allah tenggelamkan Firaun dan segala bala tentera dia dalam laut, sehingga selamatlah atau kita katakan merdekalah Bani Israel daripada cengkaman dan kesusahan Firaun. Tapi Bani Israel tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan atau kesenangan yang Allah beri pada mereka. Bani Israel, apa mereka buat? Mula-mula sekali lepas daripada laut tu, baru tengok je kebesaran Allah. Baru je Allah tunjuk rentas lautan yang luas, terbentang samudera yang luas tu, turun-turun di situ. Ada beberapa orang yang duduk di situ yang sembah berhala. Apa Bani Israel dikata dekat Nabi Allah Musa AS? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, boleh tak kami nak Tuhan sebiji macam seketui macam ni juga? Kami nak sesuatu benda untuk kami sembah. Tak cukup dengan tu, Bani Israel guna tekan Nabi Allah Musa AS. Nabi Allah Musa pergi munajat dengan Allah 40 hari di Bukit Tur Sina. Mereka reka lembu Samiri, mereka buat naya Nabi Harun, mereka ugut nak bunuh Nabi Allah Harun, mereka pecah belahkan sehingga Allah beri hukuman pada Samiri. Dan lebih biadabnya mereka kata, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak akan beriman dengan kamu dan Islam ni selagi kami tak tengok Allah ni seketui depan kami tak akan beriman. Dan paling biadab sekali apa yang Allah sebut dalam Quran, ketika mana Nabi Allah Musa AS ajak Bani Israel masuk ke dalam Palestin, apa mereka kata? Mereka kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa macam ni lah, saya terjemah ayat tu versi kita hak utara ni, Pulau Pinang. Hang pergi dengan Tuhan hang lah, izhab anta wa rabbuka. Hang dan Tuhan hang pergi, hampa free fight, settle semua selesai, lepas tu hampa miss call aku, kami TP. Seolah-olah cara biadabnya. Dia tak kata tu, dia kata tu Tuhan, izhab anta wa rabbuka. Hang dan Tuhan hang hampa pergi lah. Padahal Allah tolong dia macam-macam. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak abang, ini gaya dan cara orang yang tak hargai kemerdekaan dia. Mungkin ini kadang-kadang dia mai angin tu mai dekat kita. Dah puluhan tahun kita merdeka hari ni, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa manusia jadi kering. Kita tak tahu merdeka kata apa merdeka. Kadang-kadang kita baca akhbar akhir-akhir ni kita takut dengan colik budaknya, dengan potong kepala budaknya, buh kepala tempat lain, badan tempat lain, dengan bunuh mak bapak. Allahu Akbar. Muslimin rahmati oleh Allah. Korban dulu Nabi Allah Ismail AS sembelih anak dia. Sekarang 2016 anak sembelih bapak dia. Bukan satu, bukan dua, sekali dengan family semua bagi. Kita nak pi soalan ni pada ahli panel kita yang kedua, pada Ustaz Aswad yang baru sampai. Boleh Ustaz dah? Nampak macam semangat dah. Dah kena 2-3 ni apa jeruk apa semua, nampak macam semangat sikit dah, insya-Allah. Dan kita nak tanya, sejauh mana kita nak kata kemerdekaan yang kita capai, tapi kalau ini masalah-masalah yang berlaku pada kita dengan serabutnya, dengan macam-macamnya, dengan nak tukar jantinanya, dengan nak perempuan nak jadi laki, laki nak jadi perempuannya, bunuh macam-macam semua benda ni, tembak orang ikut dan tu je. Tang mana kata jiwa kita merdeka yang sesuai dengan tajuk kita malam ni, merdeka kita? Boleh Ustaz Aswad terang sikit pada kita malam ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarannya di kalangan manusia dan batu-batu sembahan manusia, dikawal oleh malaikat yang keras lagi kasar layanannya. Mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah. Mereka tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Terima kasih moderator forum pada malam ini, gandingan ahli panel. Masya Allah, saya rasa saya bertuah hebat forum dengan orang tua-tua malam ni. Boleh boleh tak nak? Alhamdulillah, gandingan panel pada malam ni Ustaz Jafri, Ustaz Fawaz, tuan-tuan dan perempuan, tetamu-tetamu Allah, bakal-bakal mayat yang dirahmati Allah sekalian. Merdeka, semua orang nak merdeka, macam yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Jafri tadi, bahawa Islam memerdekakan kita. Kalau orang yang hidup zaman sewaktu Nabi SAW baru dilahirkan, sebelum kelahiran Nabi, sebelum kebangkitan Nabi, apa berlaku? Manusia pada ketika itu hidup dalam bebas. Orang perempuan sebelum dia kahwin, dia rasa macam dia kena kongkong ayah dia. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Bila dia kahwin, lagi payah. Lagi payah. Dia rasa lagi payah. Nak pakai baju kena tanya suami, boleh tak boleh warna ni. Nak keluar pergi sini, boleh tak boleh. Dia rasa lagi, bila dia kahwin, dia tak merdeka. Tambah kalau laki nikah dua pula. Laki tak ada di rumah, dia tak pergi keluar. Nanya aku tu. Nanya. Tu ada WhatsApp ni, jangan keluar pergi mana. Kalau orang mai tutup pintu. Orang bagi salam, jangan duduk jawab. Duduk pesan tu. Aku tak boleh ke kata mereka. Mana orang perempuan bila kahwin, dia lagi tak merdeka. Dia rasa macam dia terkongkong. Sampai nak bergerak pun kena habaqkan suami. Abang, boleh tak abang? Nak keluar pergi depan tu, lepas tu nak lajak pergi sikit sampai seberang jaya tu, nak masuk Tesco. Boleh tak boleh? Tak boleh. Belik. Bang boleh dah nak belik, duduk macam ni, belik punya belik. Boleh abang? Abang kata tak boleh. Tak boleh. Di mana kemerdekaan yang disebut dalam Islam? Orang pada zaman tu buat maksiat. Tak usah duk kira. Berzina zaman dulu ni dah nak lebih kurang macam orang kita dah. Lepas tu orang duk bimbang virus Zika, betul tak? Ni manusia duk tak ketahuan, tak kenal Tuhan, tak ada siapa bimbang. Rakyat tak tutup aurat, pemimpin buat kezaliman, pemimpin langgar perintah Tuhan, tak ada siapa duk susah hati. Yang duk susah hati, virus duk menular dalam masyarakat kita. Tak, memang virus tu masalah, memang betul. Islam suruh cegah. Bahkan orang yang kena wabak, dia tak boleh pergi tempat lain. Kerana apa? Islam suruh jaga supaya tak merebak benda tu. Ya, memang kita sokong. Habis dalam masjid, dalam surau, dalam Facebook, tolong buang nyamuk-nyamuk apa semua ni. Memang bagus. Tapi maksiat kita tak buat. Namrud hebat, Masya Allah, hebat. Kaya raya, cincin bini dia mahal, juta-juta, bilion-bilion duit dia. Hidup Masya Allah, tabarakallah, Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ayat 31 sampai ayat 43, Allah cerita tentang apa? Tentang orang kafir yang Allah bagi nikmat kekayaan, tapi dia kufur kepada Allah. Allah bagi. Hang semayang tak semayang, aku bagi kaya. Raja Namrud lawan Allah. Apa berlaku? Allah hantar nyamuk sekok je, akhirnya dia mati. Kerana ini kuasa Allah. Memang kita boleh cegah, tapi penyakit tu tetap menular. Dulu orang yang kena AIDS, orang yang berzina, dulu kena AIDS, orang yang kongsi jarum, orang yang melakukan hubungan bebas. Tapi lah ni orang yang baik pun kena AIDS. Suami buat jahat, ada AIDS, dapat kat isteri. Isteri ada AIDS, suami tak tahu, berjangkit kat suami. Anak dalam perut, hak tak tahu apa, kena AIDS.
Kerana penyakit tu dah menular, dia turun dalam masyarakat. Dia tak kira hang baik tak baik, kerana bala bila turun semua kena. Ni kalau hujan main malam ni, semua kena hujan. Hang baik tak baik semua kena. Semua saya ada belajar satu ilmu. Saya kalau pergi masjid, kalau hujan lebat, saya tak basah. Naik kereta memang tak basah. Pak Lu tu nyerang ustaz, awak ustaz tak basah, tak basah. Aku naik kereta, hang naik motor memang basah. Maka kemerdekaan yang Nabi SAW nak kita buat, dunia ni memang bebas. Allah ciptakan bumi ni untuk kita. Kalau buka dalam kitab Usul Fiqh, dalam kitab Al-Mustasfa yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dalam bab yang mengatakan asal satu hukum tu harus. Dalil Allah ciptakan bumi ni untuk kita. Kecuali datang dalil mengatakan haram, baru haram. Arak boleh minum, tapi sebab ada dalil kata haram, tinggal. Kalau kita kata semua benda haram kecuali ada dalil kata halal, ni jeruk mana ada dalil, mampu tak boleh makan malam ni. Jangan duk tengok saja. Dah kalau oren semua, ayam oren, mineral pun botol oren, kerusi pun oren. Selagi tak ada dalil, bolehlah warna apa pun, tak ada masalah. Jadi Islam membawa kemerdekaan. Kerana apa? Manusia bila dia melakukan maksiat, dia akan bawa maksiat tu kepada orang lain. Rompak, nyusahkan orang. Bayang tengok berzina. Zina ni zaman kita ni zina. Anak haram ni cukup banyak. Bayangkan 30 tahun nanti, hak jadi ustaz, hak jadi tok imam, jadi tok qadi, jadi yang berhormat, jadi pemimpin di kalangan anak yang tak sah taraf. Kalau masyarakat maki dia waktu tu, macam mana? Elah YB, anak haram. Pak hang dulu pun duk buat habis korang, ambil duk cerita dalam masjid, kena bagui lah apa semua. Kalau ustaz tu ceramah bagi Tok Wan dia dulu, Tok Wan dia dulu buat benda tak elok, mak dia tu anak haram. Dia ni anak pada anak haram. Ui, terbakar tengok. Bakar. Suatu zina ni wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Maka Islam datang bawa kehidupan. Orang lelaki boleh kahwin sampai 4. Selalu kalau dah masuk gear 2, kereta kalau duduk main dalam selut gear 1 tak apa lagi, duduk pelan tu. Gear 2 dah duduk atas highway, duduk 2 tu, lajaklah 3. Sembang deras sangat. Kita naik motor ke kampung gear 1 tak apa. Lepas duduk kat highway dah 2 lorong dah. Kalau pergi Kuala Lumpur 2 lorong, daripada rumah kita satu lorong, lepas tu naik sini 2 lorong. Lepas pada Slim River situ dia jadi 3 tak 3. Naik hidup tak tahu bila lagi Ustaz. Lajak dia, alang-alang bini duk maju dah, lajak tu ya. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, lama tak jumpa, rindu dia. Duk tengok dalam YouTube lah. Kita ni jenis tak masuk YouTube, depa jenis masuk tu, dia tengok depa. Tengok muka segak, masya-Allah. Patut bini 2 pun padan lah. Tak sungguh. Doktor pakai bedah. Mampu dia bedah malam-malam, mampu aku seriau. Kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada kita, kita boleh merdekakan diri kita daripada sebarang maksiat. Nafsu yang Allah bagi dalam diri kita ni, sebenarnya dia yang memenjarakan kita. Lepas tu orang yang amalkan perubatan Islam, kalau dia jampi orang, kan, contoh perempuan main. Perempuan kalau main berubat, kalau hak tak lawa orang buat ayak, balik lah. Kalau hak lawa, aduh kena main 3 kali. Bila main tu dengan tak pakai tudung, dengan baju ketat, lepas tu duk mengamuk-mengamuk, sakit dia tarik seluar, dia tarik baju. Kawan hak yang tu pun, baluk serapan, ekor kau ni kan, kemas lah. Sakit dia pulas main kau ni. Dan hak perempuan tu duk lompat-lompat. Bila pegang tang kepala tu, walaupun pakai seorang tangan, pegang kepala perempuan yang bukan mahram kita, dia ada karen. Betul tak bang? Hang pegang bila yang hangguk? Ada. Bila pegang, turun jadi karen. Tapi subhanallah, bila baca ayat ruqyah, baca ayat Quran, hilang perasaan tu. Hilang. Pakai seorang tangan, pegang ibu jari kaki perempuan tu, pegang. Kerana baca Quran,
hilang, tak rasa apa, tak rasa hak depan ni perempuan, hilang terus. Sebab tu kita tengok orang amal perubatan Islam ni, mai rupa ke mana pun dia settle sebab dia dah merdeka. Ni masuk tol, perempuan tu pakai sarung tangan, bagi duit terberetuh sikit ya, beretuh tangan sarung tangan tu, undur nak bayar kali kedua kau boleh pegang lagi. Bodoh tu. Orang kalau boleh tak mau bayar, dia nak bayar 2 kali. So itu hari ni makin maju makin tak merdeka kita. Kenapa? Hidup kita tak tenang. Dulu kalau tengok di kampung-kampung kita, berapa minit? Pasal macam lama. Dia boleh. Dulu di kampung-kampung, rumah pagar buluh tak. Rumah Tok Wan saya dulu, pagar buluh hak jenis buat dengan wayar hujung. Nak masuk perlai satu-satu. Kereta lalu susun balik. Buat galang palang satu. Lembu mai berhenti. Lembu berhenti dulu ni. Nak jenis buluh. Ujung ni dia pun bekas tayar ke rantai motor ke, dia paku dia buat bulat, paku dia buat bulat. Lepas tu kan duk selok belah kiri, selok belah kanan. Balik tengah malam hujan-hujan pun turun lah duk selok, tarik. Tak pergi susun balik. Kata Tok Wan nak buat, tak buat pagar macam tu. Dia kata mahal. Lagi buat guni pun lembu tak masuk dah. Kalau lembu tak masuk, orang dia cerdik dia takkan masuk. Sebab hak bodoh tak masuk, takkan hak cerdik nak masuk. Law ni tu pagar macam-macam tu, pagar bubuh karen, bubuh alam, bubuh macam-macam, orang masuk sampai ke dalam rumah dia. Kita dah tak merdeka. Kita pergi masjid, orang tulis kat dinding masjid tu, tulis awas pencuri. Di rumah Allah. Bayang kalau Nabi masih hidup, Nabi mai kampung kita, tengok-tengok di pintu masjid tu, awas pencuri. Sila awasi barang-barang anda. Pastikan barang berharga tidak ditinggalkan dalam kenderaan anda. Saya kalau masjid tulis gitu, saya pindah pergi masjid lain. Kenapa? Enjin kereta lagi mahal daripada handset. Dia kata, Ustaz tinggal handset dalam kereta? Tak tinggal. Ada barang berharga. Enjin kereta tu lagi mahal. Kalau dia balas handset, boleh beli lain. Tapi kalau balas kereta, aku tak boleh balik malam tu. Takkan balik nak bayar mayat out. Mati kau Ustaz ni. Dah tumpang. Bayangkan kalau Rasulullah masih hidup, mai tengok masjid kita ada tulis macam tu. Ni pasepa tak sampai nak kena tulis pencuri dekat rumah Allah ni. Malu lah. Kami tak berapa nak sokong hudud ni pasal dia boleh. Orang main rumah kita, dia ubah ikut suka. Ni dia kata kerusi ni tolak pergi kau ni sikit. Hak ni tolak kau ni sikit. Ni awak buh kalah ni, dia bocat. Hak ni dia ubah meja makan, dia ubah akuarium rumah kita, dia ubah macam-macam. Dia masuk pakai kasut, dia atok rumah kita, hang kena macam ni, hang macam ni. Lepas tu dia panggil tukang masuk dalam rumah kita, bawa. Kita marah. Dia nak main singgah, nak main asap. Habis dia komplain satu rumah kita. Marah tak masjid? Marah? Takkan tak marah. Laki pun marah, takkan orang buat begitu tak marah. Oh, muslimat kalau marah laki, lupa kata tu laki dia. Saya nak beli barang, minta abang, hidung pun tak bunyi. Dah dengar YouTube. Dengar YouTube. Bini aku tak betul. Jadi orang masuk rumah kita ubah macam-macam, kita marah. Samalah kita duduk dalam bumi Allah, kita ubah lebih kurang. Ingat Allah nak biar saja. Allah takkan biar orang yang duk ganggu dalam dunia ni buat ikut kepala otak dia. Kerana kita semua akan mati. Firaun yang nak mati, nak jumpa Tuhan dekat-dekat saat dia nak mati, apa yang berlaku pada dia? Dia mengaku dia beriman pada Allah. Mengaku beriman kepada Allah. Kenapa? Dia nampak kematian ada depan dia. Sebab itu kemerdekaan yang Islam nak ialah manusia menyerah diri kepada Allah. Yang dikatakan manusia itu bebas, hak asasi manusia. Buatlah apa yang kamu nak buat selama mana tidak bertentangan dengan syariat Allah. Hang nak makan apa, makanlah, jangan makan barang haram. Teringat zaman sekolah dulu, harap-harap kawan saya tengoklah. Kalau ada rakaman ni dia tengok. Dulu zaman sekolah dulu, biasalah buah-buah, bukan jahat buah. Orang dulu dia buah bukan dengan perempuan. Orang lain ni buah dengan perempuan. Pakai sorban, pergi kuliah, pergi usrah, dalam mati ada bunga. Ni abang ada usrah ni mama. Tak kira abang telefon mama balik lah. Malu aku tengok. Tasbih lah bukit. Subhanallah. Awak telefon. Lagi abang telefon saya balik lah. Orang lah ni, orang dulu dia buah ke mana? Naik motor ustaz tanpa pengetahuan.
Tok Guru turun-turun pondok, tak ada motor. Depa naik, minyak habis dia tinggal. Curi moktan Tok Guru. Kan curi ambil. Hak di rumah belambak tak makan, hak Tok Guru nampak sedap. Kawan saya ni curi itik. Itik ustaz. Dia balas itik. Yang syoknya masa nak sembelih, baca bismillah. Bismillah ya Allahu akbar. Dia pun jadi ustaz dah kawan tu. Dia bukan aku lah. Dia pun sembelih. Lepas tu pakat ramai-ramai kata, "Ui, itik balas, tak payah kepok betul." Ui, takat curi sudah haram, takat makan bangkai 2 kali haram jadah. Makna ada dalam hati dia tu rasa takut pada Tuhan. Zaman buah dulu. Maka Islam dia datang bawa rahmat kepada kita. Seronok sangat orang yang beriman ni, nak berseronok, Allah bagi kahwin. Boleh sampai 4, yang tu beralih saja mak. Dah benda elok Ustaz, benda elok. Teruskan Ustaz. Ni mesej cerita mau pula. Kacau lah puan. Payah orang ada bini. Mesej 2 awak. Ada password. Hak satu kena ke tu, hak satu kena ke ni. Balik rumah bini ni buat pula password lain, balik rumah ni biasa ni. Tapi tak, depa ni bagus dia, masya-Allah. Kan senang ni. Ha? Senang. Nikah 1 ke 2 ke, kalau tak kemas memang payah. Betul tak? Nampak bukit, wow, hebat bukit tinggi. Seronok ada air terjun. Hampir tidur orang dalam hutan tu seorang-seorang. Rumah tangga kalau tak terjun masuk, kita tak tahu. Bila terjun masuk, kita jumpa macam-macam. Maka Islam yang akan merdekakan rumah tangga kita. Hari ni kes bunuh macam Ustaz Syafiq sebut. Kalau dulu Nabi Allah Ibrahim, Allah perintah sembelih anak, tu Allah perintah. Hari ni Allah haramkan, kali ngemok pak dia kerat gitu je. Pasal apa? Pasal jiwa dia tak merdeka, dia rasa tertekan. Berapa ramai dah orang yang kita jumpa, dia kata, "Ustaz, saya bila semayang, saya tenang. Walaupun saya tak ada duit, saya rasa tenang. Saya duit banyak Ustaz, tapi hidup tak tenang Ustaz. Jadi susah hati. Bayar zakat, bayar apa Ustaz, baru rasa tenang. Selama ni meniaga Ustaz, memang laku." Tapi bila dia tak merdeka, dia tak kenal Tuhan. Sebab tu manusia peringkat awal, dia akan rasa duit tu nombor 1. Duit nombor 1. Apa? Mesti duit. Tengok orang muda ni, tak nikah, handset mahal-mahal, ribu-ribu, boleh beli. Derma masjid lalu RM1. Ya, duit segala-galanya. Ui, boleh beli handset. Kita pakai cat derian lah. Saya pakai Samsung, handset Samsung. Mereka pakai derian lah, derian Belanda lah, macam-macam. Boleh simpan duit, tak nikah, orang tak kahwin. Nanti Ustaz, duit tak ada. Boleh membeli LC 150 cash 10,000. Baru beli petang lah, buang ekor. Dia tekok macam bewok Ustaz, tak lawa. Buang. Sini orang boh. Ni engineer duk fikir macam mana nak buat ekor bagi dia buang. Dia buang gitu ya, dia buang. Dia pergi potong fork, dia buka sekarang tu, dia tebuk sikit. Aku tahu aku dah buat kerja tu. Tebuk, dia buat turun, dia kunci pakai lengki balik, nak taruh mana. Tapi fork tak tahan lama. Dia akan pecah minyak. Cerita zaman muda-muda dulu, Padang Kota tu tempat kita. Ustaz Fawaz dia, masya-Allah, orang yang lurus gitu kan. Dia bagus. Dia. Sungguh dia memang orang baik. Jadi anak muda yang pertama ditumpu duit. Duit nombor 1. Apa-apa duit. Bini kita pun kalau bagi duit renyeh. Sebab tu tak ada isteri yang kita bagi duit dia marah. Abang bina abang, bagi 500. Nah, ni abang nak keluar Ustaz. Terima kasih lah. Abang kalau nak keluar lagi abang lah. Dia tahu bila nak keluar dapat 500, nak keluar dapat 500. Kalau buat macam tu tak ada bini marah. Ada bini marah, "Abang, apa 500 ingat kebulak duit tengah milik." Ada bini gitu. Waya kalau ada gitu. Duit nombor 1. Lama kelamaan bila manusia dah ada duit, manusia sakit. Dia rasa perubatan itu nombor 1, lebih daripada duit. Dia rasa duit dah tak ada nilai dah, pasal dah sakit. Orang kencing manis, potong kaki, dekat akhirat dia boleh masuk syurga. Tapi orang yang kencing orang, dia lambat sikit masuk. Masuk ke tapi lambat.
Kencing lah apa-apa, jangan kencing orang lah. Kerana kencing orang ni payah urusan di akhirat. Bila ada penyakit atas dunia ni, dia rasa duit tu tak ada nilai. Habaq je bomo tak mana, habaq bila tang ni. Oh, tang ni ada kau ni boleh jampi. Tapi dia ni jenis tak pakai baju. Ada seorang tempat bomo tu, dia pandai berubat. Tangan patah-patah dia pegang-pegang, dia betul-betul elok. Kalau stroke tu dia gosok-gosok lutut, sepuk-sepuk tu bangkit. Tapi dia tu pusat duduk di luar, macam ikan puyuh mulut ngangor. Baju tak pakai, pusat duduk di luar. Bini dia main hantar ayam, tudung tak pakai. Ustaz dia baca ayat Quran ustaz. Dia bukan baca komik Dewata Raya ke apa dah ustaz. Memang dia baca Quran. Tapi tengok agak-agak berobat dengan pusat duduk di luar, dengan lutut nampak, dengan bini main tudung tak pakai, dengan rantai lah apa semua. Orang sanggup habis duit kerana kesihatan. Lama dia tumpu kesihatan, waktu tu dia rasa anak lagi mahal daripada kesihatan. Dulu dia tak ambil peduli pendidikan anak. Saya akan cakap tentang pendidikan anak ni dalam round yang sakit, dah tak boleh bergerak. Waktu tu baru nampak anak. Kalau ada anak boleh pimpin aku. Kalau ada anak, kalau waktu tu, kalaulah anak aku. Oh, sebelum tu anak duk menyanyi dalam rumah, sayang. Dia pun sambung. Bila dia dekat nak mampu hilang, baru teringat anak. Pernah tengok orang mati depan mata? Pernah tengok? Saya baru ni jiran saya meninggal. Saya baru balik 3 hari tak ada rumah. Balik-balik baru masuk rumah, ada seorang tu dia duk rajin duk pergi tolong hantar makan pada dekat pakcik ni. Suami isteri tua dah, dia duk pergi hantar makan. Dia konon main kat rumah dia. Ustaz, pakcik ni tengah tenang. Saya pergi tengok kaki dah sejuk lah. Kaki sejuk, dia pusat ni, duk atas ni, duk bergerak. Dada naik turun, tengkok ni laju. Orang-orang ni semua laju. Ha? Waktu tu kita hanya mampu berdoa pada Allah supaya Allah mudahkan urusannya. Dia pejam mata, lepas tu dia buka mulut, dia tutup mulut, dia buka mata, dia tengok atas, lepas tu dia buka mulut. Habis. Bila habis, seorang lagi Pak Long tu dia hurut dagu lah. Hurut nak bagi tutup, tengah-tengah hurut, tutup, dia buka balik. Kali kedua. Kali kedua tu saya pun kejut lah. Rupanya dia tak habis lagi. Dia pada tutup dah, kira nak ikat. Dah lu tak habis. Yang syok masuk dalam rumah tu, dia pada siap katil apa semua pasal macam kira nak mati dah. Dia kata hampa ni dahsyat dengan kawan tak mati lagi. Tapi memang dia diambang sakarat. Mana orang nak mati, waktu tu dia akan nampak anak dia. Isteri dia akan tanya, manalah anak-anak aku. Waktu tu anak mahal lagi pada kesihatan. Anak lagi mahal daripada duit. Mati anak balik rumah, anak tak boleh baca apa, anak duk menyembang di luar. Ni nak buat tahlil ni, nak bayar macam mana, bagi pak aku masuk syurga cepat sikit. Nak buat macam mana ni? Macam mana lagi pak aku masuk syurga? Quran nak kena wakaf banyak mana. Ni tahun ni korban nak masuk 7 ekor lembu, nama pak aku. Ni kalau boleh haji, hak mana hak pi haji semua upah atas nama pak aku. Maknanya dia, kita nak anak yang macam mana? Atau anak balik seronok. Lega pak mati lah. Lega menyusuh orang. Sebab tu beza. Mak kita bela kita, dia akan bela kita dengan mengharapkan supaya kita membesar. Tapi kita bela mak kita, wal'iyazubillah, bimbang dalam mati kecil kita ni. Bila nak mati orang tua ni, terbeban dah aku ni. Payah kerja pun tak boleh pergi, hanulah, berak lah rumah lah apa semua ni, jadi kacau. Wal'iyazubillah. Kita minta lindung daripada berlaku keadaan macam tu. Ujian besar. Kalau orang ada mak ayah yang sakit, ujian besar Allah bagi kat dia. Bila dah ada anak, waktu itu duit dah ada, sakit dah ada, anak duk balik, waktu tu baru teringat nak semayang. Masa tu ibadat jadi nombor 1. Teringat dengar orang azan kat masjid, pergi. Kalau lah boleh pergi masjid. Dulu masa orang duk azan, dia main bola, muda-muda lu orang azan kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau awet lalu ni, awet lalu. Siapa wajak waktu tu? Saya tak tahu.